Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan dan puan. Apa khabar semua tuan dan puan? So hari ni kita berjumpa dalam sesi live. Saya dah lama tau tak bersiaran tuan dan puan sebab bulan Ramadan ni memang saya ada kurang sikit lah untuk kita nak buat live. Okay, jadi hari ni dalam bulan Syawal ni barulah saya start untuk buat live lah sikit-sikit Kita just nak sharing je tuan puan. Okey, tuan dan puan, hari ni saya nak ceritakan tentang kalau tuan dan puan nak kurus kan, memang you kena makan tuan puan. Okey, ramai orang yang beranggapan kalau nak kurus ni diorang macam takut-takut nak makan dan sebagainya kan. Tuan dan puan, tak, sebenarnya bila you nak kurus tuan puan, you kena makan. Kalau you sekat makan tuan puan, memang akan berlaku satu proses ada orang kata banyak apa ni orang kata keburukannya kalau you makan di bawah orang kata BMR. Nak tahu BMR apa tu semua tu panjanglah cerita je kan. Okey, tapi apa yang saya boleh sampaikan, tuan dan puan, kalau makan biarlah makan dengan cukup. Okey, cukup bermaksud kita kena makan secukupnya lah. Secukupnya ni dia very subjektif. Tuan dan puan, kalau tuan dan puan dah biasa dengan diet suku-suku separuh dan sebagainya tuan dan puan bukan dia tak bagus, tapi dia tidak spesifik tuan puan dia tidak spesifik. Maksudnya tuan puan masih boleh kalau macam orang kata malas nak kira kalori dan sebagainya, boleh guna suku-suku separuh tu, tak ada masalah. Okey, bagus. Tapi tuan puan, kadang-kadang sampai satu tahap tuan puan, you memang kena tukar cara pemakanan you kepada cara pemakanan yang lebih spesifik tuan puan. Okey, spesifik. Jadi tuan puan, memang benda ni apa orang kata, kalau you hanya fokus dengan kira kalori saja, dia kurang berkesan. Ni saya nak share lah hari ni tentang satu apa ni apa kata, saya nak share sikit hari ni tentang saya punya pengalaman. Saya melatih klien saya, salah seorang klien saya daripada program workout from home tuan puan workout from home. Jadi tuan dan puan, workout from home ni adalah satu program yang dijalankan secara online tuan puan. Okey, the best part program ni, dia memang orang kata tak adalah nak kata benda biasa, tapi kita lebih detail dalam program ni. Okey, so tuan dan puan, benda macam ni saya nak cerita, saya selalu ceritakan dengan satu analogi begini tuan puan tuan dan puan, kalau you dengar suara saya tuan puan, okey, cuba komen kat bawah tu dengar suara saya dengan jelas. Tolong, sebab saya risau saya cakap seorang je ni. Okey tuan puan, sebelum saya mulakan dulu, saya perkenalkan diri saya Bahagia Jemali tuan puan. Saya adalah seorang konsultan atau fitness trainer, okey, dalam program dalam bidang kecergasan ni, dan saya telah bantu ramai orang, beribu orang tuan puan, dalam bidang pengurusan berat badan, kecederaan dan sebagainya tuan puan. Okey, jadi tuan puan, pengalaman saya dalam 15 tahun saya di dalam bidang ni, saya kongsikan sekarang ke dalam online. Dulu tuan puan, masa kita offline, kita punya circle ni tak meluas tuan puan, tak meluas. Okey, jadi kita hanya bermain dekat dalam kawasan saya je lah, Johor Bahru. Okey, jadi ramailah yang saya dah bantu dan sebagainya. Okey, ni ada klien saya, Cikgu Esah. Cikgu Esah ni very senior tuan puan, dia dah umur 70, alhamdulillah masih sihat lagi tuan puan. Dah lama tak jumpa Cikgu Esah Cikgu Esah, apa khabar Cikgu Esah? Okey, alright. So tuan dan puan, sebenarnya bila kita bersenam tuan puan, kalau nak cerita dalam pengurusan berat badan, yang pertama sekali memang melalui pemakanan lah tuan puan sebab how hard you train pun it depends dengan berapa kalori intake.
Dan ramai orang, tuan-puan, dia hanya fokus kepada kalori intake saja. Contoh, dia hanya fokus kepada dia perlu makan 1500, dia hanya fokus kepada 1500 tu sahaja. Saya bagi contoh begini lah. Kalau tuan dan puan makan McDonald satu set Big Mac, satu set saiz besar, berkemungkinan Big Mac saiz besar tu, yang set tu, dia bernilai dalam 1100, 1200 kalori. Lebih kurang macam tu lah, 1000 lah, kita senang ceritanya 1000. Jadi tuan puan, ada 500 lagi yang kita makan. Contoh kita makan nasi, memang betul you boleh fulfill the calorie tu, betul. Tapi dari segi keperluan makronutrisi kita, dia tak berapa baik tuan-puan. Dan di akhir tuan-puan, kadang-kadang bila you buat diet sebegitu tanpa memikirkan kualiti makanan yang you ambil, ini yang berlakunya kadang-kadang kecederaan. Ini berlakunya kadang-kadang bila dah sampai satu tahap dia plateau. Okay, ini juga berlakunya satu tahap yang dipanggil apa orang kata, mungkin you jadi flabby tuan-puan. Jadi tuan-puan, inilah benda-benda yang kita nak elak tuan-puan. Okey, pada mana yang baru join tuan-puan, saya kenalkan diri saya. Nama saya Bahagia Jemali. Saya fitness consultant dan juga saya personal trainer tuan-puan. Saya dah membantu ramai orang dalam bidang pengurusan berat badan, mereka-mereka yang mengalami kecederaan dan sebagainya tuan-puan. Tuan-puan, kalau boleh tolong share video ni supaya kita beri manfaat kepada orang lain juga tuan-puan. So tuan-puan, saya nak share satu cerita pengalaman saya melatih salah satu klien di dalam program workout from home ni tuan-puan. Jom kita tengok tuan-puan. Ini adalah kita orang punya discussion lah. Saya dah minta izin tau. Okey, saya dah minta izin dengan beliau. Okey, beliau ni dia dah mula diet. Okey, lebih kurang 10 bulan 10 tahun lepas tuan-puan. Bermaksud sekarang bulan 6, dia lebih kurang almost dalam 6 bulan, 7 bulan lebih kurang. Okey, mungkin 8 bulan. So apa yang dia buat tuan-puan, dia hanya cut gula dan memang dia kata badan dia turun banyak lah. Dan tuan dan puan, dia pernah buat satu diet lah. Saya tak payah cerita diet apa kan. Saya tak nak cerita pasal diet tu. Okey, memang dia kata dia turun dengan laju tuan-puan. Sebab apa? Banyak benda yang dia tak makan lah. Okey, terutama karbo lah. Lepas tu bila dia stop tuan-puan, naik pun laju tuan-puan. Jadi tuan-puan, dia rasa dia tak ada ilmu lah. So dia rasa dia buat benda ni macam nasib-nasib jadi, nasib-nasib tak jadi. Okey tuan-puan. Okey, so itu pertama lah. Ini masa awal-awal discussion kami kan. Lepas tu ni tuan-puan tengok hari first ni, masa dia hantar meal plan dia, dia hantar makanan dia tuan-puan. Saya dalam program kami tuan-puan, kami akan monitor pemakanan setiap peserta tuan-puan. Kami akan monitor pemakanan setiap peserta. Jadi dia pun hantar, saya pun tak cakap lah betul ke salah, semua saya tak cakap. Saya suruh dia hantar je. Sebab pada saya tuan-puan, begini tuan-puan sekejap saya nak tunjuk muka saya dulu. Okey tuan-puan. Okey tuan-puan, pada saya tuan-puan, diet yang paling baik adalah diet yang you boleh urus diet you sendiri. Ada orang juga minta macam contoh coach, tak ada ke meal plan untuk kita? Tak ada ke resepi yang kita sediakan? Kami sediakan lah. Maksudnya dia nak kami letak resepi dan dia follow. Tuan-puan, boleh kita buat macam tu tuan-puan. Tapi tuan-puan, adakah you sesuai dengan makanan yang kami suggest? Ada orang contohnya dia tak makan lauk senggang. Okey. Ada orang contohnya dia tak boleh makan sup-sup tawar ni, dia nak kena makan makanan pedas. Jadi tuan-puan, the best way is diet tu you yang susun sendiri. Dan kerja kami ada consult. Okey, consult you punya diet tu supaya you boleh susun dengan lebih cantik lagi. Sebab kadang-kadang you tak perasan dalam diet yang you letak tu. Sebelum saya cerita diet ni jangan ingat diet ni perut lapar tau. Tak. Diet is all about strategy tuan-tuan. Strategi kita, macam mana kita nak susun strategi pemakanan kita. Yang ini ramai orang tak faham dan yang ini ramai orang yang terlepas pandang tuan-tuan. Okey.
Jadi tuan puan, saya share balik ini perkongsian dia So hari pertama je saya dah tegur dia, makanan dia agak kurang protein, tinggi garam. So saya dah tegur lah beberapa kesilapan dia. Lepas tu dia dah nampak dah, oh rupanya dia dah cut gula tuan puan, tapi rupa-rupanya ada benda yang dia tertinggal. Okay, so ini seterusnya tuan puan. Dalam beberapa hari, kalau tak silap saya, tak sampai seminggu ke lebih kurang seminggu lebih, ni tuan puan, program ni kita jalankan pada bulan puasa tuan puan. Program ni saya nak beritahu tuan puan, program ni pada sesi bulan puasa yang lepas. Bermaksud tuan puan, mereka ni makan di waktu malam tapi turun berat badan. Menarik kan? Siapa cakap nak kena diet ni tak boleh makan malam tuan puan? Mereka dipaksa makan tuan puan. Kalau 1,500 diorang kena habiskan 1,500 tu. Enjoy, seronok gila tau diorang ni. Okay. So dalam beberapa hari tuan puan inilah perubahan yang berlaku. Dia kata 87 turun ke 85. Saya percaya tuan puan, benda ni bukanlah nak kita kata bangga sangat ke atau satu pencapaian yang baik. Tapi yalah, saya pun tak adalah suruh mereka ambil in body ataupun apa. Tapi kita boleh tengok juga dari satu sudut ukur lilit mereka. Okey, tahap flabby mereka bagaimana. Kalau tahap flabby mereka ni tak obvious sangat, bermaksud ada potensi atau kemungkinan yang menurun tu adalah daripada lemak, bukan otot. Okey, dalam bulan puasa memang katabolik akan berlaku, bermaksud pengencutan otot juga akan berlaku, tapi kita cuba minimizekan. So tuan puan, lebih kurang dah seminggu lebih, turun lebih kurang 87 pergi ke 85.9. So tengok dia kata tu pun puas paksa minum smoothie walaupun dah rasa tak boleh nak masuk. Tuan dan puan, dia ni diet kena makan tuan puan. Diet dia kena makan, kena paksa makan. Kalau diorang tak cukup makan, saya akan komplain. Tak cukup makan, kena tambah ni, kena tambah ni, kena tambah ni. Seronok kan diet macam tu. Siapa yang diet berlapar ni rugilah. Okey. Tengok Cikgu Adila cakap makan pukul 12 malam pun insya-Allah hilang. Penat makan. Ni peserta kami tuan puan. Nanti saya nak cerita tentang dia juga. Okey, satu hari nanti saya akan share tentang Cikgu Adila punya journey tuan puan. Ni peserta kami tuan puan. Okey tuan puan, sebelum saya pergi jauh tuan puan, saya kenalkan diri saya dulu. Okey, saya Bahagia Jemali, saya konsultan untuk weight loss dan juga personal trainer. Saya dah membantu ramai beribu orang tuan puan dalam program pengurusan berat badan, dan saya berpengalaman lebih 15 tahun dalam bidang ni tuan puan. So tuan puan, hari ni kita nak ceritakan tuan puan, nak kongsikan dengan tuan puan, diet kena makan tuan puan. Diet memang kena makan. Okey. So saya dah buktikan tuan puan dalam program bulan puasa yang lepas, kita makan belah malam tuan puan, dan mereka masih lagi turun berat badan. Badan mereka makin mengecil tuan puan. Kenapa? Sebab apa? Dia ada sains kat belakang tu tuan puan. Okey. So tuan puan, saya kongsikan lagi tuan puan cerita tentang klien saya ni. Okey. Ni dia kata, okey, sebelum ni dia kata dia tak tahu pun. Sebelum ni dia dihantui dengan makan banyak, berat naik. Tapi tuan puan, saya suruh dia makan banyak dan berat dia turun. Ni gambar dia punya ni lah, yang 50 berapa tadi 57 gambar berat dia lah. Saya tak download lah sebab saya dah downloadkan handphone je, tapi ni sebab saya screenshot melalui laptop. So tuan puan, nak cakap apa tuan puan, kalau you diet dengan ilmu, insya-Allah tuan puan, you tak akan terkucil orang kata. Okey, so kita tengok lagi. Ini dia cakap dengan saya pula. Okey, dia tanya pendapat saya. Kalau bulan puasa dia tak dapat nak workout tuan puan. Dia kata dia tak dapat nak workout sebab apa? Dia ni ada buat part time lah tuan puan kan. So biasalah sekarang ni PKP kan. Manalah orang cukup dengan satu pendapatan. So dia ada kemahiran untuk buat kuih. So dia buat kuih tuan puan. Jadi saya tanya dia memang tak ada masa nak exercise ke? Dia kata memang tak ada masa tuan puan. Tuan dan puan, surprising ni tuan puan,
klien ni dia exercise satu minggu satu kali tuan-puan. Itu pun dia curi-curi setengah jam je. Dan exercise kami bulan puasa yang kami buat ni setengah jam dah tuan-puan. Tak ada lamanya. Okey. Kami buat 2 kali seminggu. Kami bagi lagi satu bekalan untuk home video workout untuk mereka buat. Tapi tuan-puan, saya klien ni dia hanya dapat sempat training untuk sekali. Sebab pagi sampai ke petang dia kerja. Okey, dia memang kerja dengan office hour lah. Balik daripada kerja, sibuk nak buka puasa. Balik daripada buka puasa, habis buka puasa, so dia terus buat kuih, tarawih dan sebagainya, terus buat kuih sampai ke malam lah. Okey, jadi dia memang tak ada masa tuan-puan nak exercise. Jadi dia beritahu saya, dia tanya saya, boleh tak exercise 1 kali seminggu? Saya cakap, tak apalah, buat je mana yang mampu. Jadi dia boleh buat 1 kali seminggu je tuan-puan. Tapi saya nasihatkan benda lain lah. Saya suruh dia tingkatkan apa orang kata daily perjalanan dia. Mungkin dia jalan jauh sikit daripada kereta dan sebagainya lah. Benda-benda yang simple-simple macam tu tuan-puan. Jadi lagi satu saya buktikan tuan-puan, nak turun berat badan tak perlu nak buat exercise macam nak mati. Tuan dan puan, sebenarnya pemakanan tu penting tuan-puan. Exercise dia bukan tak penting, tapi exercise dia support. Okey, support untuk macam mana kita nak kurus dengan lebih cantik, supaya kita tak flabby dan sebagainya tuan-puan. Seronok kan tuan-puan. Okey, tuan-puan, ni seronok lagi. Ni saya kongsikan apa lagi dia cerita kat saya. Okey, so tuan-puan, dia cakap dulu dia obses lari 10 kilometer. Okey, konon-konon dengan harapan dia dapat kurus tuan-puan. Nampak dia lari 10 km tuan-puan. Berat dia dalam 80, which is kalau saya tengok badan dia, dia ada possibility untuk mendapat sakit lutut lah kalau dia berterusan buat begini. Okey. So dia kata sampai setiap kali jogging minimum 7 km. At least 3 kali minggu. Tapi tuan-puan, berat dia dah statik selama 6 minggu. Dengan cara dia buat jogging sahaja. Okey, dengan cara dia sekat makan, dia kawal makan dia, bukan sekat lah, dia kawal makan dia gila-gila, strict sangat. Okey, gula tak ada, apa semua tak ada. Lepas tu dia buat dalam masa 6 minggu, berat dia tak berubah tuan-puan. Tapi tuan-puan, bila dia join dia program kami tuan-puan, dalam minggu pertama, kedua, berat dia dah turun lebih kurang 2 kilo tuan-puan. Okey. So tuan-puan, jadi inilah yang nak kita sampaikan tuan-puan. Bila kita buat sesuatu dengan ilmu tuan-puan, okey, dan ada reason science di belakangnya, insya-Allah tuan-puan, you tak adalah masalah susah nak turun berat badan. Okey, saya share lagi tuan-puan sekejap. Okey. Kejap dia ada banyak cerita lah. Saya dengan dia ni memang agak dia banyak rajin bertanya dengan saya. Jadi banyaklah saya nak cerita tuan-puan Okey. Berat dia turun lagi tuan-puan dalam minggu kedua ke ketiga macam tu. Okey. So dia kata inch loss dia rasa banyak. Sampai dia tunjuk ni sebenarnya gambar gelang dia. Boleh nampak kan gelang dia sampai longgar sangat dia kata. Dah sampai ke lengan. Tuan dan puan, orang dia sebenarnya cabi. Nanti di akhir ni saya akan share gambar dia tuan puan tuan dan puan boleh nampak perbezaan dia. Okey. Dan bila dia kata saya tanya dengan dia lah, dia memang ikut program saya 100% ke? Dia kata memang dia ikut 100%. Saya risau mungkin dia ada ambil suplemen ke dan sebagainya kan. Okey. Jadi tuan puan, apa ni? Tapi dia kata dia kena ni lah. Dan ni the best part tuan puan. Dia cakap dengan saya, "Okey, Assalamualaikum coach. Saya dia beritahu dengan saya tuan puan masa dalam minggu ketiga program, kalau tak silap saya, dalam minggu ketiga program, dia terpaksa pergi bukan outstation, dia kena pergi ke hotel untuk ada kursus dia terpaksa menyertai kursus selama 3 hari. Dia dah risau tuan puan. Dia dah cakap, alamak, saya kalau duduk hotel ni saya makan banyak. Saya ajar dia tuan puan, cakap jangan risau. Saya beritahu dengan dia, you pergi hotel, you makan macam biasa. Okey, makan macam ni, saya ajar dia lah. Okey, sebab saya cakap diet is a strategy, bukannya
Macam dulu you makan, pergi kat tempat makanan, you akan makan apa saja tuan-puan. Tapi bila kita makan penuh dengan strategi tuan-puan, ini yang berlaku pada dia tuan-puan. Lepas 3 hari dia kata, Salam kos 3 hari kat hotel saya rasa memang ke laut cheat day dia. Tapi hari ni timbang tak naik, tapi turun pula dia kata. Tuan-puan, dia makan banyak tuan-puan. Dia ada tunjuk gambar dekat saya. Memang banyak betul dia makan, tapi dia makan the right food tuan-puan. Tu yang mahal tu, the right food. Saya dah tengok makanan dia. Saya tak share lah kat sini kan. Nanti tak ni pula. And then dia cerita lagi dengan saya, okay, berat dia turun lagi selepas tu. Dan dia kata masa dia tengah period, selalunya berat akan naik 1-2 kilo. Tapi sekarang Alhamdulillah tak. Dan dia kata ini adalah first time berat dia tak naik ketika beliau period. Tuan dan puan, kenapa okey, ni last kali saya share gambar dia tuan-puan. Inilah gambar dia tuan-puan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Alright tuan-puan. Okey tuan-puan, saya nak concludekan macam ni tuan-puan. Ramai orang diet tak makan tuan-puan. You just imagine, saya bagi satu analogi kepada you tuan-puan. Kita ada duit, okay? Kita nak buat rumah kita. Alright. Contoh kita ada tanah dan kita nak buat rumah. Dan rumah ni tuan-puan, you tak tahu berapa kos. Tapi contoh you ada hanya 400,000 saja. Contoh untuk bina rumah lah. Ni contoh tau. Okay. Bila you panggil kontraktor semua sekali datang, dia dah kira dia cakap dengan you, okey puan, saya dah kira kos untuk bina rumah ni 600,000. So you ada 400,000 je, mana nak cari 200,000? You bargain, you minta diskaun. Minta kontraktor ni diskaun lah, boleh lah, saya ada 400,000 je, saya bayar cash, saya tak ada hutang, saya bayar terus 400,000. You buatlah sampai jadi. So kontraktor ni dalam musim-musim COVID ni kan, memang tak ada job, bedal je lah. Kan? So tuan-puan nak cakap apa, 400,000 yang dia buat rumah dengan quotation yang dia quote 600,000 tu tuan-puan, agak-agak tuan-puan ikut spek ataupun tidak. Okay, kalau terbinanya rumah pun agak-agak tuan-puan ada default atau tidak. Tuan-puan, macam tu juga dengan badan kita. Kalau badan kita require 1,500 tuan-puan, you letak makan below than 1,000, okay? Below than 1,000, which is you tak akan cukup nutrisi dekat tubuh badan you. You kena faham, setiap makanan yang masuk dalam badan kita ada fungsi-fungsinya tuan-puan. Okay, contoh macam kalau you makan daging, dia akan berikan you kreatin. Kreatin ni sumber tenaga untuk you jana, untuk buat pergerakan dan sebagainya. Okey, kalau you ambil ikan, dia ada omega 3. Omega 3 bagus untuk kita punya sistem dalaman kita, kolesterol dan sebagainya. So tuan-puan, dalam setiap makanan ni ada fungsi-fungsi dia yang tertentu untuk memastikan badan kita ni berfungsi dengan baik. Tuan-puan, sebab tu tuan-puan, bila you makan tak cukup, sebab tu you boleh turun berat badan dengan laju dan you boleh naik juga dengan laju. Tu pertama. Yang kedua, you boleh turun badan dengan laju, tapi you akan mengalami kesakitan sebab makanan you tak cukup. Mungkin yang ketiga juga, you boleh turun berat badan dengan laju, tapi you akan jadi flabby tuan-puan. Okey, boleh dapat sesuatu daripada perkongsian hari ni tuan-puan. So tuan-puan, saya rasa sampai sini saja tuan-puan. Jangan lupa klik like, share tuan-puan supaya kita boleh dapatkan sampaikan info ni kepada orang lain. Tuan dan puan, sebelum saya nak undur diri tuan-puan, kalau ada soalan boleh tanya, saya tunggu 1-2 soalan saya jawab insya-Allah. Okey, kalau sekiranya ada yang berminat untuk join program kami Workout from Home, sesi 5 tuan-puan, boleh terus klik di sini tuan-puan Sekejap lagi saya bagi you link okey, sekejap. Boleh klik kat link ni, you boleh join tuan-puan. InsyaAllah kita akan buat launching dalam akhir bulan ni. Okey, duduk kat dalam grup ni, kami akan info, akan brief tentang program ni macam mana dan sebagainya. Dan
Tujuan kita buat grup WhatsApp group ni adalah untuk memastikan atau memberi peluang kepada mereka yang berada dalam grup ni, sebab selalunya dalam pendaftaran kami akan bagi free gift tuan-tuan. Early bird harga 199, dan tuan dan puan mana yang dapat terawal ni, dia ada dapat lagi hadiah-hadiah yang misteri lah. Nanti saya akan cerita lah dekat dalam grup tu. Okay, so you rugi sangat tuan-puan. Sesi 3, sesi 4, sesi 5, sesi 3, sesi 4, kita dalam masa 4 minit tuan-puan 50 orang mendaftar. Laju betul. So memang kita limitkan kepada 50 orang pendaftar yang terawal tuan-puan, mereka akan dapat free gift. Dan salah satu free gift yang lama tak ada kat sini dan salah satu free gift yang kami nak berikan adalah buku yang saya tulis sendiri, iaitu buku The Missing Chapter of Kurus tuan-puan. Ni sesi yang lepas dah dapat, tapi diorang kalau dapat yang ni, diorang mana tahu rezeki diorang dapat benda lain kan. So InsyaAllah tuan-puan, dan benda-benda lain lagi lah yang kita akan bagi. So kalau ada soalan, saya tunggu. Okey, selamat Hari Raya Abang Bahagia. Sepupu saya rupanya. Saya ingatkan Cahaya Nur. Okey, selamat Hari Raya Aisyah. Apa khabar? Maaf batin. Saya dah lama tak masuk Singapura kan. Saudara mara saya boleh kata 80%, 90% semua berada di Singapura tuan-tuan. Okey, tapi itulah, kami dah tak masuk lebih kurang 2 tahun pasal Covid Waalaikumsalam Nazri, apa khabar? Selamat Hari Raya Mas batin. Okey tuan-puan, kalau ada soalan boleh drop soalan. Kalau tak ada, saya akan offkan ni. So tuan-puan, saya harap tuan-puan boleh share live video ni supaya dia memberi manfaat kepada orang lain. Sebab tuan-puan, ramai orang yang takut sangat diet ni sampai tak makan tuan-puan. So diet is all about strategy to complete your nutrition tuan-puan. Okay, strategi kita untuk susun, macam mana kita nak susunkan untuk completekan kita punya keperluan nutrisi harian kita. Nutrisi ni apa? Kita punya keperluan karbo kita berapa, kita punya protein kita berapa, kita punya keperluan lemak kita berapa, dan fiber dan sebagainya. So tuan-puan, dia diet tak susah. Kalau ikutkan betul-betul diet, you memang kena makan banyak. Even though you puasa pun, you tetap makan banyak tuan-puan. You tak percaya, you tanya klien-klien saya tuan-puan. So saya akan bawa cerita klien-klien saya InsyaAllah dari hari ke hari. Bukanlah setiap hari. So you boleh tengok dan belajar daripada macam mana program kami jalankan. Program kami insyaAllah mungkin dia tak sama dengan program lain tuan-tuan, sebab latihan kami pun berbeza. Sistem kita punya apa orang kata, diet pun berbeza sedikit tuan-tuan. Itu je tuan-tuan. Jadi tak kisah walaupun anda berada di Singapura, kami setakat ni daripada workout from home 1 sampai workout from home 4, kami menerima peserta daripada luar negara tuan-puan. Yang pertama daripada Jeddah tuan-puan, workout from home 1. Workout from home 2 daripada Qatar. Workout from home 1 daripada Singapura, Jeddah. Okay, workout from home 2 Qatar. Workout from home 3 Sydney tuan-puan. Workout from home 4 Qatar balik. So kita nak tunggu workout from home 5 ni, mana luar negara yang join, kecuali Israel. Israel tak nak. Biar kau gemuk nak mampus je. Okay tuan-puan. Alright, so saya rasa tak ada apa-apa soalan tuan-puan. Saya tak nampak soalan kat sini. Saya ucapkan jutaan terima kasih tuan-puan kerana join live ni. So jangan lupa klik like, share supaya kita dapat memberi manfaat kepada orang di luar sana tuan-puan. Okey, jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-puan.